Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Andai itu takdirnya minggu yang ke-14, apa yang akan berlaku? Terdapat 10 perkara yang akan Min terangkan pada video kali ini. Yang pertama, bulan Ramadan. Untuk kali kedua sepanjang drama ini melalui pada timeline bulan puasa. Pada awal puasa, kita akan melihat Baba Alia melawat dia Alicia di hospital bersama Umairah. Selepas itu, Umi memberi sepucuk surat pada Alia dan ternyata surat itu merupakan surat tawaran untuk menyambung master. Umi beritahu bahawa dia yang apply dan dia pun teringin untuk menyambung pelajaran. Tapi Ikram tidak izinkan, memandangkan dirinya pun tengah syarat mengandung. Ikram berkata bila dah bersalin, dia boleh apply semula. Alia terpaksa menolak tawaran tersebut kerana masalah kewangan. Lagipun dia mahu tumpukan pada kerja dan anak-anak saja. Cukuplah ayahnya telah berhabis duit untuk menyambung pelajaran di luar negara. Dan itu pun jasa mereka belum dibalas lagi. Malah lagi menyusahkan mereka dengan masalah rumah tangga yang dulu. Umairah menghormati keputusan Alia. Yang kedua, luahan perasaan. Akhirnya Lokman meluahkan perasaan cintanya pada Alia ketika mereka berdua tidak sengaja bertemu di hospital. Kebetulan pada masa itu pun Lokman mahu melawat anak Lia. Dia beritahu yang dia cintakan Lia sejak dari dulu lagi. Merah padam muka Lia dan Lia beritahu yang dia masih isteri orang dan rasa berdosa jika dia berbincang mengenai hal itu. Alia beritahu lagi yang dia belum bersedia lagi untuk bercinta buat kali kedua. Yang ketiga, Bazar Ramadan. Azril membawa isterinya dan anak-anak pergi ke Bazar Ramadan selepas melawat dia Alicia di hospital. Demi permintaan Dania, Alia terpaksa mengikuti Azril mencari kuih muih di bazar. Kebetulan ketika mereka berjalan-jalan di bazar, mereka terserempak dengan Azrin. Dengan muka pura-pura ceria, Azrin menyapa Alia dan kemudian Azril. Dania pula begitu takut melihat Kak Rin. Azrin juga ada mempelawa untuk berbuka puasa sama-sama di rumahnya. Tapi Azril malas mahu melayan Azrin dan mereka pun mengundurkan diri. Azrin merengus geram kerana Azril sengaja mahu mengelak dirinya. Dan paling menyakitkan hati apabila Azril telah menukar nombor telefonnya. Dia tidak dapat lagi menghubungi Azril. Yang keempat, pembincangan. Syekh Abbas ada berbincang dengan Alia mengenai tawaran menyambung master. Umi ada beritahu padanya yang Alia tidak mahu menerima tawaran tersebut kerana masalah duit. Syekh Abbas dan begitu juga Sharifah Aisyah mahu melihat Alia hidup bahagia. Dan sudah sampai masanya Alia memikirkan mengenai dirinya. Soal duit, Syekh Abbas tiada masalah pun. Dan dia perlu jalankan tanggungjawab itu demi kebahagiaan menantunya. Sharifah Aisyah mencadangkan supaya Mani ikut sekali Lia untuk menjaga Alicia bila Lia ada kuliah. Dengan tawaran belajar selama setahun itu, Alia berpeluang untuk mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang pensyarah. Adakah Alia bersetuju dengan tawaran tersebut? Jawapannya, ya. Yang kelima, melawat kubur Syed Deni. Rasa rindu dua beradik iaitu Dania dan Darwin beserta Alia dan Azril pada arwah Deni sedikit terubat apabila mereka sekeluarga menziarahi kubur Deni. Yang keenam, Azril akhirnya mengalah. Setelah pelbagai usaha atas pujuk rayu Azril terhadap Alia, akhirnya Azril mengalah. Disebabkan itu, Azril aku saja permintaan Alia untuk melepaskan isterinya. Cuma dia berharap sangat-sangat Lia masih boleh menerima dirinya sebagai papa kepada Dania dan Darwin. Yang ketujuh, pengakuan dari Azrin. Pada satu malam, hujan turun dengan lebatnya, disertakan dengan kilat yang tidak henti-henti menyambar bumi. Waktu Alia lepas minum air dari dapur, dia terdengar bunyi loceng rumah. Lia terus keluar rumah dan menjenguk siapa yang datang.
Rupa-rupanya Azrin yang datang untuk berbincang dengan Lia mengenai Azrael. Alia tak sampai hati melihat Azrin berdiri di luar pagar dan pintu pagar dibuka. Belum sempat berkata apa-apa, Azrin terus mencampak payungnya. Maka di saat itulah bermulanya luahan hati Azrin terhadap Lia. Dia meluahkan segala perasaan benci dalam hatinya. Azrin berasa terhina bila Azrael menolak dirinya semata-mata nak berbaik semula dengan Alia. Alia cuba menenangkan hati Azrin di samping memberi nasihat supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Bila Azrin beredar dari situ dan pergi ke arah keretanya, Azrin tergelincir. Dia tidak dapat mengimbangi badannya lalu terus terjatuh ke dalam longkang besar. Alia bergegas menyelamatkan Azrin setelah mendengar jeritan meminta tolong. Mujur pada waktu tepatnya, Azrin pun muncul dan menyelamatkan Rin. Bila Rin dalam ketakutan kerana disangka dirinya akan mati, maka dari situlah dia mengaku segala dosanya pada arwah Danny. Rin mengaku yang dia sorokkan inhaler Danny. Alia tidak berkata apa-apa. Dengan langkah longlai dia berjalan ke rumah bersama air mata yang sama lebatnya dengan hujan yang membasahi wajahnya. Yang ke-8, permintaan terakhir Azrael. Alia kesejukan ditimpa hujan dan perkara ini boleh menyebabkan Alia bentan disebabkan dia masih dalam berpantang. Oleh itu, Azrael sehabis baik cuba mengubati isterinya dengan memberi air akar kayu. Kemudian memakai baju sejuk berserta stokin. Azrael juga memeluk isterinya yang menggigil kesejukan. Dia tiada niat untuk mengambil kesempatan. Cuma cara itu dapat mengurangkan rasa sakit Alia. Waktu ini sempat pula Alia bertanya pada Azrael mengenai keadaan Rin. Azrael pun menjawab yang dia telah pun menyuruh Rin pergi. Selepas apa Lia mendengar pengakuan Azrin mengenai Danny, dia tidak menyimpan dendam walau sikit pun. Baru Alia hendak memejamkan matanya, suaminya memegang tangannya. Alia tidak pula menariknya. Maka dari itulah Azrael mula merayu pada isterinya supaya pertimbangkan permintaannya. Azrael berharap Lia memberinya peluang untuk terus jadi suami Lia sepanjang Lia belajar. Dia mengizinkan isterinya buat hidup sendiri dan dia juga berjanji yang dia takkan ganggu Alia. Azrael cuma nak rasa buat terakhir kalinya menjadi suami pada perempuan bernama Nur Alia. Luahan demi luahan Azrael yang begitu menyayat hati itu didengari juga oleh Azrin dari luar rumah. Pada hari itu Azrin baru sedar cinta Azrael tak pernah padam pada perempuan bernama Alia. Dia berdoa semoga jodoh mereka dipanjangkan dan dia yakin mereka telah diciptakan untuk hidup bersama sampai ke jannah. Persoalannya, adakah Alia akan mempertimbangkan permintaan terakhir Azrael? Yang ke-9, Sheikh Abbas memaafkan anaknya. Akhirnya Sheikh Abbas memaafkan anaknya setelah apa yang berlaku dalam tempoh hampir setahun itu. Dari mulanya Azrael bergaduh dengan Sheikh Abbas mengenai kerugian syarikat sebanyak 1 juta ringgit. Sehinggalah pada penghujung Ramadan sebelum tibanya hari raya yang akan tiba. Pada malam itu selepas Sheikh Abbas, Sharifah Aisyah beserta cucu pulang dari rumah Sheikh Rahim, Azrael berjumpa papanya untuk minta keampunan. Sheikh Abbas menjelaskan bahawa Ria satu-satunya anaknya dan harapan dia. Jadi Azrael mesti memahami perasaannya bila Azrael melawan cakapnya. Katanya lagi tak ada ibu bapa yang nak musnahkan hidup anak. Apa juga nasihat yang dibagi untuk kebaikan. Selepas itu Sheikh Abbas mempelawa anaknya masuk semula ke dalam syarikat AA. Memandangkan Lokman pun telah meletak jawatan dan berpindah ke UK. Itu bukan bermaksud bila Lokman berhenti, Azrael yang akan menggantikannya. Tapi syarikat AA memang hak Azrael yang perlu dijaga.
Hati Azrael jadi resah tiba-tiba. Kebetulan pula Alia hendak sambung belajar di UK dan Lokman boleh pula pilih tempat yang sama. Adakah Lokman merancangkan sesuatu? Dan yang ke-10, sebelum Alia berangkat ke UK, Rio rendah dengan kehadiran Umairah, Ikram, Sharifah Rosnah dan Syed Rahim di rumah Sri Hatamas untuk melihat dia Elisha, memandangkan dia sudah dibenarkan pulang pada hari itu. Kebetulan pula esok hari raya dan makin meriah sambutannya. Mungkin pada yang lain, tapi tidak pada Azrael. Hatinya sedih. Saat dia Elisha dibawa pulang, Azrael masih belum dapat memegangnya. Dia tahu isterinya tidak menyukainya. Dia hanya memandang anaknya dari jauh. Ketika semua sibuk mahu berbuka puasa, Azrael secara senyap masuk ke bilik isterinya dan menggendong anaknya. Wajah comel anaknya dicium sepuasnya sebelum Azrael melangkah pergi dari rumah itu. Keesokan harinya, Alia pergi berjumpa Azrael di rumah flat. Azhar yang tolong bawakan kakaknya ke situ. Alia juga ada membawa bekal makanan untuk suaminya, iaitu masak lemak ketam dengan nenas beserta nasi lemak kukus. Selepas itu terdapat beberapa perkara yang dibincangkan. Antaranya, A. Alia memberi sampul surat pada suaminya. Surat itu merupakan pindahan milik harta Azrael ke atas anak-anak. Pada mulanya pindahan tersebut pada Dania, Darwin dan Isha. Tapi Alia telah menyuruh Ikram membatalkan nama Isha sebagai pemilik harta. Azrael berkata yang Isha pun anaknya juga yang berhak mendapatkan haknya. Alia tersenyum pahit dan bergetar suaranya berkata, "Saya tak nak nanti harta awak kurang sebabkan anak saya. Saya takut anak saya dituduh bawa bala." Azrael tidak sanggup mendengarnya. Dia memejamkan mata seketika untuk menahan hatinya. B. Alia memberi nasihat pada Azrael supaya hidup suaminya tidak terumbang-ambing bila dia tiada nanti. Waktu yang ada, Azrael sepatutnya perlu membantu papanya menguruskan syarikat. Selain itu, jalankan tanggungjawab sebagai ayah kepada Dania dan Darwin dengan sebaiknya. C. Alia memberi cek iaitu menggantikan balik kos hospital Isha yang Azrael telah bayarkan. Azrael menggeleng dan dia tidak mahu cek tersebut, tapi ini melibatkan soal maruah isterinya. Azrael perlu menghormati pendirian Alia yang Lia tidak akan sesekali terima duit dari suaminya lagi. Yang terakhir, sebelum Alia melangkah pergi, Azrael mengucapkan terima kasih pada isterinya kerana Ikram baru saja memberitahunya bahawa Alia bersetuju untuk menangguhkan dulu permohonan cerai. Tapi sebaik saja tamat pengajian, Lia akan menuntut semula janji yang pernah diberitahu oleh Azrael.